KPM. Okey, baik. Pintu rumah dah kunci dah. Sekarang nak kena kunci grill pula. Mana kunci dia? Dekat sini. Ni. Tapi nampak macam dah rosak dah. Mungkin boleh kunci juga. Tak boleh lah. Macam mana ni? Mungkin boleh guna kunci pintu kan? Kat mana tu? Kunci pintu. Boleh je untuk kunci grill. Tak boleh juga. Alamak, macam mana ni? Nak pastikan ada 2 lapisan keselamatan. Alamak, mesti mak nak kena marah ni. Alamak, macam mana ni? Okey, sekejap, saya call dulu lah. Hello, mak. Macam mana saya nak kunci? Salam sejahtera, anda sedang menonton slot menengah atas di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, selaku pengacara anda. Dan untuk hari ini, mata pelajaran kita adalah Sains Komputer tingkatan 5 bersama dengan Cikgu Syikin. Hai Cikgu. Hai. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah sihat. Sean sihat ke? Sangat sihat Cikgu sebab Cikgu ada kat sini. Dan kita juga ingin kenalkan jurubahasa isyarat kita pada hari ini iaitu Cikgu Lina. Hai Cikgu. Apa khabar Cikgu? Okey, terbaiklah Cikgu. Baiklah Cikgu Syikin, sebenarnya saya nak tanya, apa yang kita akan belajar hari ini dan juga apa kena-mena dengan apa tadi yang gimmick yang pasal pintu pagar lah, pintu grill lah, yang ni semua macam mana Cikgu? Ya, hari ini kita akan belajar tentang keselamatan data. Okey. Sebab tu tadi Sean ada 2 kunci kan? Kalau kita nak buka pintu, dia mesti menggunakan bila ada 2 pintu, mestilah menggunakan 2 kunci yang berbeza. So nanti kita akan belajar 2 kunci berbeza dan juga bagaimana guna 2 kunci yang sama dalam keselamatan data. Okey, baiklah Cikgu. Jom kita mulakan. Okey, ini tajuk kita pada hari ini, keselamatan data. Kita akan lihat apa keperluan keselamatan data dalam rangkaian komputer dan langkah keselamatan. Baik. Jadi isu keselamatan dalam rangkaian ni perlu kita bagi perhatian kerana kelemahan ni dia akan mudahkan penyecyber ni untuk buat pintasan terhadap rangkaian komputer dan mencuri maklumat peribadi yang berharga. Jadi ini adalah contoh yang biasa kita buat. Kita selalu hantar email, kita selalu buat proses transaksi kewangan dalam talian. Jadi memang sangat perlu untuk kita menjaga data kita ni daripada dicuri. Kemudian proses menghantar dan mengakses data ni dalam rangkaian ni perlu ada beberapa kaedah keselamatan. Okey, kita ada 3 langkah keselamatan iaitu penyulitan email. Kemudian kita ada double verification. Okey, macam contoh tadi kan, 2 pintu, so dia mesti ada 2 kunci yang berbeza. Kemudian satu lagi adalah kata laluan. So kita lihat kepada penyulitan email ataupun encrypted email. Jadi dia merupakan satu proses penyulitan maklumat yang akan dihantar melalui email. Ini memang kita fokus kepada email. Dan biasanya kalau email ni ada data yang sensitif, kita mestilah menjaga kan, supaya email itu tidak dicuri semasa kita dihantar. Jadi ada beberapa cara untuk menghantar email ini. Okey. Contoh yang biasa kita boleh guna, salah satunya adalah dengan menggunakan save Gmail daripada Google Chrome. Ini biasa kan kita guna Google Chrome. Jadi kalau kata ada email-email yang sensitif yang kita nak hantar, mungkin ada password ke, ada kita punya nombor akaun ke, so kita boleh gunakan save Gmail. Jadi kita akan sulitkan dulu sebelum kita hantar kepada penerima. Jadi selain pada save Gmail tadi, kita ada beberapa laman web yang boleh digunakan seperti Rmail, kita ada Info Encrypt, kita ada Hashmail, kita ada iSafeguard, kita ada SafeMail dan banyak lagi. Kemudian ini adalah contoh
Okey, contoh daripada save Gmail tadi. Okey, save mail tadi. Jadi bila kita nak hantar kepada penerima, okey, kita kena menggunakan save mail tadi. Ya. Okey, kemudian kita akan encrypt dulu. Maksudnya kita akan sulitkan dia dulu. Jadi dah tentu bila orang yang nak terima tu dia kena ada satu kunci lah, ada password. Barulah kita boleh baca semula email tersebut. Kalau tak, kita akan nampak dalam bentuk yang macam mana? Kita akan nampak dalam bentuk kod. Oh, macam ni. Maknanya boleh orang nampak yang... ke? Boleh baca ke? Cikgu, saya nampak huruf cikgu memang tak faham. Ingatkan ada kucing ke yang main tekan keyboard ataupun papan ke kunci tu? Dia kan banyak. Dia ada huruf besar, huruf kecil, kita ada nombor. So memang kita pun tak faham, tak tahu apa dia hantar. Kan? Jadinya, selepas kita dah buat encrypt dan penerima tadi dia ada password, dia akan decrypt balik lah. Kemudian dia akan dapat baca. Sekarang kita dapat baca. Tadi kita nampak dalam bentuk kod saja. Sekarang ni kita dapat baca, this is a test message using secure Gmail. Itulah kepentingan penyulitan email lah cikgu. Untuk memastikan orang yang patut terima email tersebut dapat baca dengan kata laluan. Kalau orang lain nak buka email untuk baca memang tak boleh lah cikgu. Tak boleh lah. Kalau kata ada hacker cuba curi dia pun tak boleh. Dia kena ada password yang kita bina awal tadi. Ya. Okey, itu adalah contoh lah untuk email tadi. So yang sekarang kita lihat kepada double verification atau dua pengesahan. Okey, dua pengesahan ni merupakan lapisan pengesahan tambahan yang perlu ditentukan oleh pengguna bila nak memasuki akaun atau nak mengakses data dalam talian. Jadi dengan adanya dua lapisan tersebut, langkah pengesahan untuk mengakses data ni jadi lebih sukar. Kemudian kalau kata ada penggodam pun, dia boleh menggodam lapisan pertama, belum tentu lagi dia boleh menggodam lapisan yang kedua. Sebab tu double verification ni dia sangat penting zaman sekarang. Kalau kita nak log masuk ke bank pun, akaun bank pun, memang biasanya akan ada double verification. Jadi diperlukan kata laluan, password yang utama dan satu lagi mungkin ada kod keselamatan untuk masuk akaun tersebut. Jadi semakin banyak lapisan pengesahan ni, jadi semakin sukar data tu nak diceroboh. Ya, betul. Kita nak susahkan hidup hacker kan? Mesti susahkan hidup. Kalau tak nanti segala data kita sangat mudah dicuri. Ya, betul. Okey, ini adalah contoh yang kita boleh nampak kan, kita ada nombor kunci keselamatan lain campur dengan kata laluan tadi, barulah kita boleh masuk ke akaun yang sebenar. Ini adalah untuk orang yang untuk owner yang sah lah, pemilik yang sah sahaja yang boleh masuk ke akaun tersebut. Ya, betul. Kemudian kita tengok, ini adalah yang biasa kita dapat. Yang ni yang biasa kita dapat kan. Bila kita login ke email ataupun bank account kan. So dia akan minta lah SMS code. Ada kod pula yang perlu kita masukkan semula. Barulah kita boleh log masuk ke mana-mana mungkin akaun yang diperlukan. Kemudian yang seterusnya, kata laluan. Jadi kata laluan atau password ni, dia kata laluan ni adalah merupakan lapisan pengesahan keselamatan utama untuk masukkan akaun pengguna. Dan kebiasaannya memang macam itulah, kita pasti akan ada kata laluan yang utama selain daripada kod yang diberi oleh bank ataupun oleh mana-mana mungkin aplikasi kan. Setengah aplikasi pun dia akan bagi kod dekat kita. Kalau kod tu kita perlu masukkan untuk kita sahkan kita adalah pemilik pada akaun tersebut. Jadi dengan hanya satu lapisan keselamatan ni, kata laluan, keadaan ini akan memudahkan penceroboh memasuki akaun pengguna. Okey, cikgu. Jadi nak halang data diceroboh ni, pemilihan kata laluan ni sangat penting. Jadi kalau kata nak pilih kata laluan baik ni, kita mesti gabungkan huruf, nombor dan juga simbol supaya kata laluan tu lebih kuat dan sukar untuk diceroboh. Okey, ini adalah contoh kata laluan. Kita nampaklah kat situ. Kita ada W, kita hash, UY kan. Kemudian 4, 2, 6, 6. Ini adalah contoh kata laluan yang kuat.
Ya. Mesti digabungkan. Kalau kita letak nombor IC kita, tak selamat lah, sebab orang boleh guna nombor IC kita. Kan? Kalau nama kita pun tak boleh juga. Ya. Okey. Kemudian ini adalah contoh kata laluan bagi email. Okey. Jadi email ni dia sebaiknya kita guna kata laluan mungkin digabungkan dengan simbol lebih baik. Okey, macam ni panjang memang sukar untuk digodam. Ya. Okey, yang ni yang lebih ringkas sikit. Tapi masih lagi dalam bentuk yang baik lah. Ya. Sebab dia ada gabungan. Okey. Okey, jadi itulah bila sebagai murid abad 21 kan, jadi kita ni kena lebih peka dengan ancaman. Pelbagai ancaman terutama pada zaman cyber kan, ancaman cyber ni dia sangat banyak. Jadi kita kena pelajari langkah-langkah untuk kita lindungi hak data peribadi kita supaya dapat kita nikmati pengalaman di internet ni yang baik dan juga selamat. Data peribadi kita tak terdedah semasa kita melayari mana-mana media sosial ke. Kita kena jaga perkara-perkara seperti ikutlah. Yeah. So kita dah lihat kan tentang keselamatan data. Sekarang ni kita nak sekarang cikgu saya nak pergi tukar kata laluan saya cikgu untuk memastikan bahawa data peribadi saya itu terlindung, dan sekarang kita akan berehat seketika sambil saya tukar kata laluan saya, dan kita akan kembali semasa selepas ini di Didik TV KPM. KPM. Salam sejahtera, anda sedang menonton Menengah Atas ataupun slot Menengah Atas di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Shikin serta Cikgu Lina sebagai jurubahasa isyarat kita pada hari ini untuk mata pelajaran sains komputer tingkatan 5. Baiklah Cikgu Shikin, jom kita teruskan. Okey, sekarang kita akan lihat pada penyulitan dan nyasulit data menggunakan scissor cipher. Okey. Okey, kriptografi ni adalah satu cabang dalam bidang sains komputer dan teknologi maklumat yang penting untuk tangani masalah dalam bidang keselamatan data agar pengguna selamat daripada dipintas oleh pihak ketiga semasa melalui proses urus niaga perbankan dalam talian, log masuk laman web dan sebagainya. Jadi, perkara ini boleh dilakukan dengan proses seperti penyulitan data bagi melindungi privasi data pengguna. Jadi penyulitan ni adalah satu proses penterjemahan data kepada bentuk kod rahsia yang tidak dapat difahami dan merupakan satu cara paling berkesan untuk kita melindungi data. Jadi data yang belum melalui proses penyulitan ni disebut sebagai teks biasa ataupun plain text. Yeah. Jadi bila dah melalui penyulitan, data tadi tu dia akan tag cipher ataupun ciphertext. Jadi kita akan belajar dua jenis penyulitan, iaitu penyulitan simetri dan juga penyulitan tidak simetri. Okey. Okey, penyulitan simetri ni contohnya kita ada kunci. Okey, kunci digunakan bagi penyulitan dan yang sulit teks ni adalah daripada jenis yang sama. Mesti dua jenis kunci yang sama, bentuk yang sama. Yeah. Jadi kita lihat pada raja, okey, penghantar dia hantar teks biasa, "Hai, apa khabar?" Kemudian dia menggunakan kunci yang pertama, bentuk yang sama, iaitu penyulitan, dia encrypt pada teks cipher tadi semasa melalui medium penghantaran. Kemudian dia nyasulikan pun dia guna kunci yang sama juga. Okey. Okey, maka dia akan tukar kepada teks biasa. Baik. Jadi akan sampailah kepada penerima, "Hai, apa khabar?" Okey, itu adalah penyulitan dengan menggunakan kunci yang sama. Ya. Yeah. Kemudian kita lihat pula yang kedua, iaitu penyulitan tidak simetri. Penyulitan tidak simetri ni dia guna konsep pasangan. Okey, mesti ada dua kunci yang berbeza sebagai pasangan dia. Jadi kunci beza ni digunakan untuk proses penyulitan. Satu digunakan untuk penyulitan dan satu lagi digunakan untuk nyasulit. Maksudnya daripada teks biasa tadi, dia akan gunakan kunci pertama, dia akan buat penyulitan dulu. Yeah. Dia tukarkan kepada bentuk kod iaitu teks cipher tadi. Kemudian dia gunakan kunci yang kedua untuk ditukarkan kepada teks biasa untuk dibaca semula. Okey. Okey, dan penerima akan terimalah dapat baca dengan menggunakan kunci yang berbeza tadi. Kemudian scissor cipher, sebelum kita
tahu tentang penyulitan, kita kenal tentang Caesar cipher. Okey. Okey, dia dicipta oleh Julius Caesar. Okey, kaedah Caesar cipher ni juga dikenali sebagai cipher shift. Jadi dia merupakan salah satu bentuk penyulitan yang paling mudah. Ya. Okey, memang sangat mudah. Jadi dia merupakan cipher penggantian, iaitu setiap huruf teks biasa plain text tadi ni digantikan dengan huruf yang sepadan dalam dengan huruf dalam abjad A hingga Z sahaja. Oh, okey. Kemudian kita lihat pada formula matematik dalam kaedah Caesar cipher. Okey, dia ada ENX sama dengan X tambah N mod 26. Mod 26 ni adalah merujuk kepada jumlah huruf A hingga Z, iaitu 26. Ya. Jadi sekiranya huruf dianjakkan sehingga ke akhir abjad iaitu Z, maka huruf tadi tu dia akan berpusing semula kepada huruf A. Selepas Z dia akan kembali semula kepada huruf A. Ya. Jadi ini adalah contoh huruf tadi, E3A. Maksudnya A sama dengan 3, tambah 3 mod 26, maka dia akan anjakkan 3 langkah akan menjadi huruf D tadi. Okey. Okey, A tambah 3 turutan huruf B, C, D, maka dia akan dapat D lah, menggunakan peralihan atau anjakan ke kanan. Okey, anjakan ke kanan sebanyak 3 kali. Jadi teks biasa huruf A bersama dengan teks cipher huruf D disebabkan anjakan ke kanan sebanyak 3 kali. Kemudian proses sulit terhadap teks cipher dilakukan dengan cara yang sama. Okey, tetapi dia akan tolak ke belakang pula. Okey, menolak jumlah anjakan tadi. Kalau D tadi dia akan tolak 3 ke belakang, maksudnya dia akan kembali kepada huruf A. Maksudnya dia kembali semula ke tempat asal lah, Ego. Ya. Okey, ini adalah contoh macam mana dia menggunakan nilai anjakan N sama dengan 3. Ya. Okey, kalau kita lihat A dia akan pergi kepada huruf D. Ya. Okey, sebab dia akan bergerak ke kanan sebanyak 3 langkah. Okey, kalau kita tengok T pun sama, dia akan bergerak ke W. Kemudian untuk X dia akan menjadi huruf A, sebab tu tadi dia kata selepas Z dia akan kembali kepada A tadi. Kalau Z dia akan menjadi C. Ini adalah contoh nilai anjakan 3 untuk proses penyulitan. Oh, macam tu. So kita lihat dia ada cara lah untuk penyulitan ni, dia ada 2 cara. Okey. Jadi kita lihat cara pertama ni, kita diberi teks biasa encryption. Okey, kita boleh baca kan encryption, teks yang biasa. Jadi dengan nilai anjakan N sama dengan 3. Jadi penyelesaian dia, okey, kita akan lihat satu persatu. Setiap huruf tu, E dia akan menjadi H, kemudian N dia akan menjadi Q, kemudian C dia akan jadi F, R dia akan jadi U, Okey. kemudian X dia akan jadi B, P jadi S, T menjadi W, I menjadi L, O menjadi R. Oh, N menjadi Q. Maknanya Dan kalau N kita jadi kira Q. menggunakan tangan, N O P Q, maknanya kita tambah 3 lah. Dia tambah 3. Okey. Tambah ataupun tolak. Ya. Itu saja proses dia. Okey. Okey. Okey, itu adalah cara yang pertama lah. Okey. Kemudian kita lihat cara yang kedua. Dia sama je, cuma sekarang ni kita susun terus. Ya. Tadi kita nampak dia punya anak panah dia macam sengit sikit kan. So sekarang kita terus letak, kita dah susun dah. Di atas adalah huruf A, di bawah adalah huruf D. Kita terus letak, senang untuk kita sulitkan dia. Ya, betul. Okey, jadi kita nampaklah benda yang sama juga. N, Q, C jadi F. Okey. Kemudian R jadi U. Okey, Y, B, T jadi W, I jadi L, Okey. O menjadi R, N jadi Q. Oh, macam tu. Yang ni lagi senang sebab anak panah dia ke bawah. Kalau ke tepi mungkin kita salah letak kan. Ya, takut tersalah kan bila kita kira langkah tu, mungkin kita terlebih satu huruf ke kan. Tersalah tambah pun masalah juga. Ya. Maka dia tak
akan salah lah bila kita encrypt dia. Ya. So ini adalah cara yang bagi cikgu pun lebih mudah lah untuk kita susun, terus susun. Okey, kemudian kita dah buat proses penyulitan. Sekarang kita nak nyasulikkan dia. Okey, kita nak nyasulikkan dia. Kita nampak kod NRPSXWHU. So macam mana daripada huruf ciphertext tadi, kita kena tolak anjakan tadi sebanyak 3 kali. Maksudnya daripada macam contoh kat belakang ni kan, daripada U kena ke belakang lah. TSU. TSR. So, sebab tadi 3. Masa encryption tu kita tambah 3. Sekarang kita nak menyah sulitkan tu, kita ke belakang lah, tarik balik lah macam tu. Ya, tarik balik. Okey. So kita tengoklah. N kita ke belakang dia, 3 langkah, baca NMLK. Jadi huruf K untuk R menjadi O. Kemudian P menjadi huruf M. Kemudian S menjadi huruf P. Okey, kemudian untuk X menjadi huruf U. Ya. Untuk W menjadi huruf T. H ke belakang menjadi huruf E, dan yang terakhir adalah huruf U tadi menjadi maknanya plain text dia ataupun teks biasa dia yang telah dinyah sulitkan adalah komputer. Ya, inilah perkataan dia, komputer. Okey, nampak tadi kita tak boleh baca pun, tak tahu pun apa ayat dia kan. Tak tahu apa perkataan dia. So bila kita dah nyah sulitkan dia, maka kita dapat baca. Dia adalah komputer. Kemudian cara yang kedua pun sama macam tadi juga. Tadi kita nampak anak panah pada atas ke bawah. Sekarang kita daripada teks cipher tadi, daripada kod tadi, kita terus naik ke atas pada teks biasa sebab kita nak nyah sulitkan dia. Jadi proses yang sama juga dengan cara yang lebih mudah. Okey, KOM P dan juga R. Yang ni lagi senang lah cikgu. Okey. Okey. Saya rasa saya dah faham lah cikgu, sebab yang ni sebab tadi kita kena kira satu persatu kan. Ini kita terus gunakan daripada A hingga Z, tapi ya secara mana yang cikgu dah terangkan tadi, kita letak anak panah dia untuk memudahkan kerja kita cikgu. Okey, sekarang kita uji. Okey, boleh je cikgu. Saya rasa saya dah faham lah cikgu. Dah faham kan? So sebelum kita buat soalan, cikgu nak buat proses penyulitan. Okey, boleh. Cikgu nak Sean sulitkan nama. Nama saya? Nama sendiri. Okey, sebelum tu cikgu saya tuliskan teks biasa dulu. Ya, teks biasa. Okey, SHAUN. Okey, so daripada sini saya nak sulitkan dengan anjakan 3 lah. Ya, anjakan 3. Anjakan 3. So sebab yang ni adalah cara lebih mudah. S saya sulitkan menjadi V. Okey, saya terus tulislah V. H menjadi K. Ya. A menjadi D. Baik, saya tulis dulu. K. D. Lepas tu U menjadi X. Dan yang terakhir nasib baik nama saya pendek je cikgu. Okey, N menjadi Q. Maknanya ini adalah teks yang telah teks cipher. Teks cipher tadi yang telah disulitkan. So kita boleh hantarlah dalam bentuk kod, nampak macam dalam bentuk kod. Maknanya kalau ada orang tanya saya nama saya apa, saya bagi ini supaya mereka tak tahulah cikgu. Sebab dah disulitkan. Dah cipher. Okey, dah pandai dah. Nampak? So sekarang kita tengok kepada soalan. Okey, baik cikgu. Okey, untuk soalan yang pertama ni, kita ada Cikgu Ramesh telah mengadakan pertandingan mencari harta karun sempena dengan sehari bersama kelab komputer di sekolah. So kita ada beberapa pembayang. Jadi kita nak sulitkan pembayang tersebut. Okey, yang pertama, cikgu nak Sean sulitkan soalan nombor 1, pembayang nombor 1. Okey, maknanya anjakan 3 dengan anjakan 3. Okey, baik. Maknanya ini terbaliklah cikgu sebab kita nak teks biasa dekat bawah. Ya, betul. Okey, anjakan 3. huruf dia apa tadi cikgu? N, D, Q, W, L, Q. W, L, Q. Okey, baik cikgu. Dekat sini N ada K. D. D ada A. Okey. Q dekat mana ni? Sini. N apa ni? W adalah T.
Okey. L adalah I. Dan Q, lagi sekali adalah N. Cikgu. Kantin. Kantin. Jadi kita nampaklah dekat peta tu ada kantin. Ini tempat kegemaran saya, Go, sebab ada makanan. Okey, apakah Okey, pula sekarang kita tengok teks yang kedua. Okey, SHU. Okey ya. Okey, supaya kita tak keliru lah. Ya. Okey, baik. Panjangnya. SHU SXV V W DN Okey. DDQ. DQ. Okey, baik. Okey. S dekat sini, jadi ni P. Saya tulis kat sini ya. Saya tulis kat bawah ni, Go. Boleh. P H menjadi E. U adalah R. Okey. S pula kita ada lagi sekali. X menjadi U. Kita dah sekarang kat V ya, Go. V adalah S. W adalah T. D. Jadi Okey. Sini. Okey. Saya dah dekat sini, Go. Dia. Okey, N. N pula. Okey, N belum lagi. K. Okey, D 2 kali. Tadi ada. Okey, A dan juga N. N kita dah buat? Belum. Okey, dah. Belum. Q. Salah baca, Go. Q, betul. Q. Q dekat sini. Jadi dia adalah perpustakaan. Betul tak, Go? Betul. Sebab dalam peta ni kita nampak memang ada perpustakaan. Okey, baik. Itu adalah perkataan yang kedua ataupun teks yang kedua. Teks yang ketiga, okey. Yang pertama tadi adalah kantin. Sekarang yang kedua adalah perpustakaan. Ya. Yang ketiga pula. Boleh rujuk pada peta. Okey, baik. Kita ada V W R U X VXN DQ. VXN DQ. Dapatkan kata awal, lepas tu kita lihat pada peta pun kita boleh dapat jawapan. Boleh, Go. Okey, saya cuba, Go. Okey, ini ya. Salah. Ini Y bukan V. Maaf, Go, saya salah tengok. V adalah S, W adalah T, R adalah O, U adalah R. Apa benda ni? Tengok pada peta. Store. Jadi apa yang ada? Store sukan, Cikgu. Store sukan. Itulah jawapan dia. Store sukan. Okey, baik. Dan yang terakhir terakhir adalah okey, kita ada NRSHU DVL. Okey, baik, Cikgu. Okey, N adalah K. Ambil yang awal tu dan kita boleh kenal pasti. Boleh lah sebab ada jawapan dekat ni kan. R ni adalah O. S adalah P. Kopi, Cikgu? Bukan? Kopi? Apa? Apa yang ada dekat Cikgu, koperasi. Koperasi. Betul ke, Cikgu? Betul. Okey, kita lihat pada jawapan. Ya. So yang awal tadi kita ada kantin. Ya, betul. Kemudian perpustakaan. Ya. Kemudian store sukan. Ya. Dan yang terakhir adalah koperasi. Okey, baiklah, Cikgu. Nampaknya saya dah mahir dah untuk saya menyulitkan dan juga sulitkan perkataan daripada teks biasa ke teks cipher dan cipher balik semula kepada teks biasa. Dan sekarang saya rasa saya akan rehat seketika. Kembali semula selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda sedang menonton slot menengah atas di Didik TV KPM. Mata pelajaran kita pada hari ini adalah Sains Komputer Tingkatan 5 bersama dengan Cikgu Syikin. Baiklah, Cikgu Syikin, apa yang kita akan belajar untuk segmen ini? Okey, sekarang kita akan lihat kepada implikasi sosial hasil daripada pengguraman dan cetak rompak perisian. Okay. Sangat penting sebenarnya ni. Ya, betul.
Okey, cetak rompak, kita tahu apa perbuatan cetak rompak ni, dia salin semula menerbitkan ataupun menggunakan bahan bercetak ataupun bahan rakaman digital seperti video dan perisian komputer yang dilakukan tanpa kebenaran pemegang hak cipta bagi harta intelek dengan matlamat untuk mengaut keuntungan. Maksudnya dia copy dan jual semula. Tak boleh tu ya. Memang tak boleh lah. Kemudian seterusnya adalah penggodam ataupun hackers. Okey, kita selalu dengar kan hackers. Sebut penggodam mungkin tak kenal sangat, tapi hackers ni memang glamour lah. So dia adalah penjenayah cyber yang bertindak memintas komunikasi rangkaian bagi memperoleh data penting pengguna untuk dieksploitasikan. Jadi kegiatan cetak rompak dan penggodaman ni merupakan satu kesalahan menurut Akta Hak Cipta 1987, Pindaan 1997 dan Akta Jenayah Komputer 1996 yang digariskan oleh kerajaan. Jadi kedua-dua aktiviti tidak sah ni mengakibatkan kerugian kepada mangsa, kepada industri dan juga negara. Jadi inilah implikasi hasil daripada aktiviti penggodaman dan cetak rompak. Okey, pertama adalah kita lihat satu persatu. Cetak rompak ni boleh mengancam industri kreatif dan perisian negara. Jadi kegiatan cetak rompak ni dia boleh merugikan pemilik karya asli dan juga pengeluar yang sah. Jadi kesan negatif dia ataupun impak negatif adalah kepada pengusaha syarikat rakaman video dan lagu, perfilman, penerbitan buku-buku dan juga hasil kreatif yang lain. Kemudian individu yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam industri ini juga akan terasa kesan dia. Okay. Kemudian implikasi yang kedua adalah pengeluaran produk asli berkurang. Bila berlaku banyak cetak rompak ni, dah tentulah pengeluaran produk ni akan secara tak langsung memang akan berkurang. Kan tak ada siapa yang nak buat bila buat satu tu dia rugi kepada diri dia. Ya, betul. Okey, jadi kualiti produk cetak rompak yang rendah akan memberi kesan kepada barangan asli dan juga seterusnya menjejaskan pengeluaran produk asli. Jadi yang seterusnya dia akan menyebabkan keyakinan pelabur kepada negara. Jadi nak menghasilkan satu produk yang berkualiti ni, kita perlukan proses penyelidikan dan pembangunan ataupun R&D. Bagi menampung kelancaran proses penyelidikan dan pembangunan, syarikat perlukan pelaburan yang tinggi, terutama daripada syarikat bermodal besar dari negara-negara maju. Jika aktiviti cetak rompak dan penggodaman ni masih berluasa, sudah pasti pelabur ni tidak akan melabur di negara kita. Jadi kenapa? Sebab kos pelaburan ni sangat tinggi, tapi pulangan tu belum tentu lagi meyakinkan. Jadi para pelabur ni hilang keyakinan kerana mereka berasa bahawa negara ini tidak menyediakan perlindungan yang mencukupi terhadap harta intelek dan juga keselamatan data. Okey. Kemudian wujud pengangguran dalam industri kreatif dan perisian. Jadi cetak rompak dan penggodaman ini juga didatangkan kesan negatif terhadap industri perisian kerana syarikat masa ini beroperasi secara dalam talian dan juga menggunakan sistem komputer untuk mengurus operasi seperti e-perbankan dan juga e-niaga. Jadi kepercayaan pengguna ini dia akan hilang jika keselamatan data pribadi pengguna tidak dapat diuruskan dengan baik oleh syarikat yang berurusan. Kemudian pelanggan juga dia akan tarik diri, jadi dah tentulah syarikat akan alami kerugian dan boleh menghentikan operasi syarikat tersebut. Jadi bila syarikat menghentikan operasi, maka dia akan meninggikan kadar pengangguran di negara kita lah terutamanya. Kemudian selain daripada itu, dia menjejaskan kestabilan ekonomi negara. Jadi yang cetak rompak ni bila berlakunya kegiatan cetak rompak yang berluasa ni, jadi masyarakat ni dia akan alih perhatian dengan beli barangan cetak rompak sebab dia mungkin lebih murah. Jadi negara akan mengalami kerugian daripada hasil cukai. Jadi kerajaan tidak dapatlah kutip hasil cukai sebab rakyat lebih beli barang cetak rompak. Barang cetak rompak ni memang dia tak berdaftar. Jadi dia akan menghilangkan sumber pendapatan kepada negara. Okey, kita itu saja berkaitan dengan implikasi. So kita dah lihat kan apa kesan dia. Kita lihat pada soalan. Okey. Tadi kita ada 5 implikasi yang kita dah belajar.
So, nyatakan 3 implikasi daripada hasil penggodaman dan cetak rompak. Okey, salah satu daripadanya Ego, dia akan mengancam industri kreatif dan juga perisian Ego. Ya, betul. Selain daripada itu, disebabkan itu Ego, disebabkan ada cetak rompak, pengeluaran produk dalam industri ini akan berkurangan. Betul. Serta disebabkan orang lebih nak beli barang cetak rompak, negara tidak dapat mengutip cukai di mana dapat juga menjejaskan ekonomi negara. Serta kalau pelaburan asing dia akan lihat negara ni memang tak boleh kawal cetak rompak ataupun aktiviti penggodaman. Jadi mereka pelabur asing tidak ingin melabur ke negara tersebut Ego. Ya, betul. Okey, inilah dia. Cetak rompak. Okay. Satu, diancam industri kreatif dan perisian negara. Kemudian produk asli berkurang. Kemudian hilangnya keyakinan pelabur pada negara. Yang keempat, wujud pengangguran. Dan yang terakhir adalah menjejaskan kestabilan ekonomi negara. Okay, tepat sekali, Sean. Memang hebat. Okey, kita lihat pada soalan yang kedua. Perbuatan menyalin, menerbitkan atau menggunakan bahan bercetak atau bahan rakaman digital seperti video dan perisian komputer dilakukan tanpa kebenaran pemegang hak cipta bagi harta intelek tersebut dengan matlamat mengaut keuntungan. Jadi, kita lihat pernyataan di atas merujuk kepada... Cikgu, ini saya tahu, Ego. Ini adalah cetak rompak dan juga pencabulan hak cipta. Ya, betul Ego? Tepat sekali. Okey, terima kasih Cikgu. Dan sekarang kita akan berehat seketika, kembali semula selepas ini di slot menengah atas di Didik TV KPM. KPM. Salam sejahtera, anda sedang menonton slot menengah atas di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Syikin dan juga Cikgu Lina sebagai jurubahasa isyarat kita bagi mata pelajaran sains komputer tingkatan 5. Baiklah Cikgu Syikin, jom kita teruskan. Okey, jom kita lihat undang-undang cyber antara negara. Jadi internet ni dia telah membuka satu ruang cyber, ruang kepada perilaku jenayah dengan cara yang tidak pernah ada sebelum ni. Jadi internet dia tawar peluang baharu yang lebih canggih untuk penjenayah lakukan jenayah tradisional ni dengan cara lebih moden. Jadi undang-undang cyber ni dia merupakan satu peraturan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa di sesebuah negara untuk memberikan hukuman kepada pesalah-pesalah yang melakukan kesalahan dalam talian. Sangat pentinglah. Kemudian kerajaan Malaysia juga telah menggubal undang-undang jenayah cyber dengan memperkenalkan beberapa akta dalam undang-undang cyber. Jadi pada peringkat awal, akta jenayah komputer 1997, akta tanda tangan digital 1997 dan juga akta teleperubatan 1997 diperkenalkan. Kemudian akta hak cipta telah dipinda bagi memenuhi isu cyber melalui pindaan 1997. Apa yang dia buat? Jadi dia skop hak cipta tadi telah diperluas, iaitu merujuk kepada penulis atau pencipta juga mempunyai hak eksklusif untuk mengawal ciptaan dia. Menurut World Intellectual Technology Property Ownership WIPO, kemudian Copyright Treaty 1996. Jadi seiring dengan perkembangan dunia semasa, lebih banyak akta yang telah digubal sehingga masa ini. Jadi ini adalah akta-akta di bawah undang-undang cyber. Kita bermula pada 1997, kita ada 4 akta, termasuklah akta hak cipta pindaan yang merujuk pada penulis atau pencipta tadi. Kemudian 1998 wujudnya akta komunikasi dan multimedia. Kemudian akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Pada tahun 2000 muncul akta cakra optik. Kemudian 2006 akta perdagangan elektronik sebab kita dah mula berdagang. Kemudian 2007 akta aktiviti kerajaan elektronik dan 2010 akta perlindungan data pribadi. Ini selalu kita dengar akta perlindungan data pribadi. Jadi pewujudan akta ni bagi jenayah cyber merupakan
satu cabaran bagi sesebuah negara. Jadi nak menangani isu jenayah cyber ni, tiada organisasi, agensi atau negara yang mampu mengekang dan mempertahankan negara daripada serangannya secara bersendirian. Jadi negara membangun Malaysia ni, dia akan melihat pada pengalaman daripada negara yang lebih maju seperti Australia, Amerika Syarikat dan United Kingdom untuk menganalisis undang-undang bagi pendakwaan kes jenayah cyber yang semakin kompleks. Ya. Jadi perbezaan undang-undang cyber antara negara ni tidak ketara. Kenapa? Sebab ada usaha sama antara agensi kerajaan dengan agensi negara lain untuk tangani jenayah komputer yang merentas sempadan antarabangsa. Jadi pelaksanaan hukuman dan cara penguatkuasaan ini bergantung kepada polisi pemerintahan sesebuah negara. Jadi antara isu yang sering diketengahkan pada masa ini adalah seperti isu-isu kebebasan bersuara, kelucahan dan fitnah. Undang-undang yang sedia ada ni perlu tambah baik terhadap jenayah seperti perjudian dalam talian, pornografi kanak-kanak, kecurian harta intelek, penipuan dan juga kecurian identiti. Ini biasa juga kita berlaku. Kemudian kita lihat perbezaan undang-undang cyber antara negara. Okey, kita lihat pada negara yang pertama iaitu negara Amerika Syarikat. Dia tubuhkan undang-undang awalnya pada 1986, Akta Jenayah Komputer 1986, Department of Justice. Dari segi media sosial, dia tak ada sekatan terhadap media sosial. Kemudian mempunyai kebebasan bersuara. Kemudian dari segi isu kelucahan ni, dia ada kebebasan terhadap isu pornografi, kecuali pornografi menyebabkan penyalahgunaan terhadap kanak-kanak, dan dia tidak menghalang perjudian dalam talian, kecuali perjudian haram tertakluk di bawah Akta Penguatkuasaan Perjudian Internet yang tidak sah mulai 2006. Okay. Jadi untuk negara China, dia ada pada 1997 Cyber Security Law oleh Public Security Bureau PSB yang bertanggungjawab untuk keselamatan dalam negara. Kemudian dari segi kawalan terhadap media sosial ni, dia menyekat capaian kepada internet secara bebas, termasuklah media sosial seperti Facebook dengan mengadakan penapisan internet, iaitu The Great Firewall of China. Dia memang menyekatlah media sosial. Kemudian segi kebebasan bersuara ni, tiada kebebasan secara mutlak, dan untuk isu kelucahan dan perjudian memang tidak dibenarkan. Begitu juga dengan Arab Saudi, Anti Cybercrime Law by Royal Decree pada tahun 2007. Okay. Kemudian dari segi kawalan terhadap media sosial ni, dia menyekat capaian internet secara bebas juga, tidak membenarkan capaian pada media sosial seperti Facebook. Kemudian dari segi isu kebebasan bersuara, tiada kebebasan secara mutlak, dan untuk isu kelucahan dan perjudian memang tidak dibenarkan sama sekali. Okey. Kemudian untuk Malaysia, kita ada pada tahun 1997 bermula Akta Jenayah Komputer 1997 SKMM, Cyber Security Malaysia. Kemudian dari segi kawalan terhadap media sosial ni, tiada sekatan terhadap media sosial. Sebab tu kita tak ada masalah untuk berkaitan dengan media sosial. Kemudian dari segi isu kebebasan bersuara ni, tiada kebebasan secara mutlak. Dan sama juga dengan Arab Saudi tadi, isu kelucahan dan juga perjudian memang tidak dibenarkan. Ya. Okey, kebebasan dalam penggunaan internet di Malaysia ni tertakluk kepada inisiatif yang disediakan oleh MSC Malaysia, iaitu Perkara Ketujuh BOG, Bill of Guarantees, untuk memastikan tiada penapisan internet, no censorship of the internet. Namun begitu, perkara ini masih dikawal selia di bawah bidang kuasa kerajaan yang mengawal selia penggunaan internet ni bagi memastikan keselamatan dan hak pengguna internet terlindung. Ya. Jadi kerajaan ni dia wujudkan agensi-agensi seperti Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM dan Cyber Security Malaysia yang diberi tanggungjawab untuk mengawal selia setiap aktiviti penggunaan internet yang boleh mengganggu keamanan negara dan juga perniagaan pelabur-pelabur asing. Kemudian takrifan jenayah cyber. Ada perbezaan bagi negara Islam, aktiviti seperti judi, pornografi, pengiklanan, seks, dia adalah satu jenayah. Tapi perkara-perkara ini juga bukanlah satu jenayah di kebanyakan negara. Contoh di Amerika Syarikat, hal-hal sebegini tidak dianggap sebagai jenayah. Kenapa? Sebab mereka lebih memberi tumpuan kepada keselamatan dan juga perdagangan. Di Malaysia ni,
Badan Memantau dan Mengekang Penyebaran dan Menggubal Akta Jenayah Cyber ni adalah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia serta Cyber Security Malaysia. Jadi penguatkuasaan bersama juga dijalankan dengan beberapa agensi kerajaan lain seperti Polis Diraja Malaysia, PDRM, Bahagian Forensik Digital, kemudian Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP, kemudian Bank Negara Malaysia dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Ya. Jadi kerajaan Malaysia ni juga melaksanakan usaha sama program dengan badan atau organisasi swasta bagi menangani permasalahan dalam jenayah cyber. Jadi untuk tingkatkan kesedaran orang ramai mengenai kepentingan menjaga keselamatan maklumat peribadi ni, Cyber Security Malaysia telah memulakan penerbitan buku bersama dengan Karang Craft, iaitu sebuah buku kisah benar 999 daripada beberapa kes jenayah yang dikendalikan oleh Cyber 999. Jadi dia merupakan agensi di bawah Cyber Security Malaysia yang menguruskan aduan berkenaan dengan kecurian identiti, penipuan dan juga gangguan dalam talian. Jadi program ini merupakan satu program kesedaran umum. Jadi Malaysia ni diperkenalkan beberapa akta. Okey, jadi setiap perincian undang-undang yang dihasilkan seterusnya akan dilakukan penambaikan sehingga mencapai piawaian lebih baik. Okey, contoh Akta Jenayah Komputer 1997 iaitu mengenai kesalahan berkaitan dengan penyalahgunaan komputer untuk tujuan melakukan jenayah telah digubal. Baik. Jadi akses tidak sah atau mengubah apa-apa program atau data yang terdapat dalam sebuah komputer adalah salah dan boleh dikenakan hukuman. Jadi akta ni dia ada 12 seksyen. Kita lihat pada seksyen 9 dalam akta ini menyatakan ianya berkesan kepada apa-apa jenayah yang dilakukan di luar Malaysia walaupun kesalahan tersebut dilakukan oleh seseorang atau dari sesuatu tempat di luar Malaysia selagi komputer, program atau data tersebut berada di Malaysia atau boleh capai, dihubungkan atau digunakan dengan komputer di Malaysia. Okey. Jadi seksyen 9 dalam Akta Jenayah Komputer ini dia berikan bidang kuasa yang luas kepada unit penguatkuasa, tetapi masalah mungkin timbul bagi penggodam yang tinggal di luar Malaysia kerana akan mengganggu bidang kuasa jenayah tersebut. Jadi perkara yang boleh dilakukan adalah seperti mengekstradisi rakyat negara tersebut. Perkara ini boleh dilakukan sekiranya ada kerjasama pada peringkat antarabangsa bagi menyelesaikan masalah jenayah cyber tadi. Okey. So kita dah lihat kan undang-undang cyber tadi, kita lihat pada soalan. Cikgu ada sediakan soalan. Baik, cikgu. So kita lihat akta apa yang telah dipinda pada tahun 1997 bertujuan untuk menangani isu jenayah cyber. Saya rasa yang ini adalah akta hak cipta, cikgu. Tepat sekali. Okey. Akta hak cipta. Ya. Kita lihat pada soalan yang kedua. Okey, di Malaysia, badan kerajaan manakah yang memantau, mengekang penyebaran dan menggubal akta jenayah cyber? Ini merupakan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM, dan juga Cyber Security Malaysia. Betul tak? Okey, yang pertama tepat. Ya. Dan tepat sekali. Dan Cyber Security Malaysia. Okey, baiklah cikgu. Dan terima kasih sekali lagi atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini. Dan boleh tak cikgu berikan sedikit rumusan kepada apa yang kita dah belajar untuk hari ini? Okey, tentang keselamatan data, apa yang kita dah belajar pada hari ini adalah berkaitan dengan keselamatan data. Jadi dia sangat penting untuk kita menjaga data-data kita daripada dicuri kan, dicuri dan disebabkan masalah keselamatan tadi, maka undang-undang telah digubal oleh kerajaan supaya dapat mengekang kegiatan-kegiatan jenayah yang merentas sempadan. Ya. Dan berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini, bagaimana pula prestasi keseluruhan saya? Prestasi keseluruhan memang sangat baik. Cikgu bagi 10 bintang sebab sangat baik hari ini. Terima kasih cikgu. Dan sekiranya mereka yang menonton sekarang ingin mendapatkan latihan pengukuhan, dari mana mereka boleh mendapatkannya? Okey, boleh layari portal Delima. Okey, baiklah cikgu. Terima kasih cikgu atas pembelajaran kita pada hari ini, dan kepada mereka yang menonton hari ini, harap ia memberi manfaat kepada anda semua, dan kita akan berjumpa lagi di kelas yang seterusnya. Bye semua.